Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca doa dulu lah. Okey, masing-masing ikut kepercayaan masing-masing lah, kita baca doa dulu supaya pembelajaran kita ni lebih bermakna. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'maka fi majidah ya rabbana kal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sebelum kita tengok ni apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, kita nak belajar hari ni adalah iaitu kod kursusnya adalah DEB 3142 Measurement and Instrumentation. Okey, kita mulakan dengan introduction dulu untuk measurement circuit. Okey. Kemudian tajuk yang pertama adalah kita kena kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan pengukuran. Okey. Ini adalah dia punya apa orang bagi tu? Dia punya definisi ya. Pengukuran ni maksud dia adalah seni ataupun proses mengubah amount, kuantiti, darjah sesuatu parameter fizikal kepada bentuk yang bermakna dengan membandingkan secara terus atau tidak langsung dengan nilai piawai yang telah diterima pakai dalam sistem unit yang telah digunakan dengan menggunakan alatan tertentu. Okey, dengan ringkasnya saya ceritakan beginilah. Okey, contohnya kalau kamu pernah tengok voltage voltan pernah tengok ke? Pernah tengok arus elektrik? Pernah tengok suhu? Dan dengan mata kasar, contohnya suhu yang kita macam mana keadaan suhu kan. Okey, contohnya yang paling senang kita tengok adalah arus dan voltan. Okey, arus dan voltan, kita tengok arus dan voltan. Bagaimana arus dan voltan diukur dengan menggunakan peralatan, iaitu peralatan yang kita gunakan, contohnya arus dan voltan, kita gunakan meter arus dan juga meter voltan. Dan juga kita boleh ukur macam mana arus AC, dan kita boleh melihat bagaimana bentuk arus AC dengan menggunakan alatan. Contohnya osiloskop. Kalau katakan ni kita tak nampak bagaimana bentuk arus kan. Jadi kita tukarkan dalam bentuk yang bermakna, dalam bentuk sine wave. Contoh gitulah kan. Okey. Jadi pengukuran adalah proses di mana parameter fizikal diubah kepada nombor yang bermakna. Yang nombor yang bermakna tadi adalah nilai. Contohnya voltage, kita katakan 300 volt. 300 volt tu adalah dia punya nilai. Yang buat tu, yang nilai tu siapa? Kita lah. Okey, kita yang buat nilai tu. Maknanya orang yang create nilai tu, dia dah tetapkan pada piawai yang tertentu, iaitu pada voltage ni berapa nilai dia. Contohnya 300 volt, 200 volt. Bukan orang buat saja-saja. Semua adalah dalam bentuk standard ataupun piawai. Okey. Yang seterusnya kita tengok instrumen atau alat ukur. Okey, instrumen atau alat ukur ni adalah satu alat yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu kuantiti atau variable. Okey, satu kuantiti yang saya cerita tadi lah, macam kita tengok voltage dan juga arus. Okey, sifat-sifat alat ukur ni, yang pertama sekali keamatan. Keamatan yang mana kita tengok alat ukur ni diukur pada skala yang terdapat pada alat ukur. Okey, itu adalah dia punya pembacaan ukuran dia. Okey, kalau macam multimeter kita ada ukuran skala 0 hingga 50 volt dan sebagainya. Kemudian kepekaan dia. Kita tengok ni
Ada meter yang contohnya voltan, yang dia hanya boleh ukur daripada voltan, contohnya 1 hingga kepada 1000 volt. Ada yang sampai 20,000 volt. Itu kepekaan dia. Ada yang boleh ukur nilai yang sangat kecil, contohnya microvolt dan sebagainya lah. Okey, kita tengok kat situ bahawa kepekaan ni setiap meter tu tak sama. Okey, dan nilai harga dia pun tak sama mengikut kepada kita kepekaan dia. Kita nak tengok yang lebih sensitif lagi kan, lebih boleh ukur lebih kecil, lebih besar dan sebagainya lah kan. Okay, yang seterusnya keboleh bacaan ataupun readability. Readability ni maksudnya pembaca dapat mengukur dengan lebih mudah dan cepat. Keboleh bacaan dia adalah bagaimana kita nak baca lebih mudah. Contohnya digital dia akan tunjuk dalam bentuk nombor. Kalau meter analog dia tunjukkan dalam bentuk skala. Okey. Kemudian hysteresis adalah perbezaan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran secara kesinambungan dari dua arah yang berlawanan. Mulai dari minimum sampailah maksimum. Okey, daripada minimum sampai maksimum dia boleh ukur. Okey, kemudian kapasifan ni adalah dia punya sifat pasif ataupun sifat aktif. Okey, dalam meter tu lah. Saya rasa dalam ni banyak kamu kena baca sendiri lah kan. Eloknya kestabilan semua ni kan. Pengembangan sebab benda macam ni kalau kamu baca adalah lebih mudah faham. Kalau nak penerangan pun dia kena penerangan depan mata baru kita nampak kan. Okey, kemudian kita pergi kepada tertimbang Wheatstone bridge. Tertimbang Wheatstone ataupun kita panggil dia Wheatstone bridge. Okey, pengenalan dia di dunia nyata kita dapat melihat pelbagai isyarat, setengahnya diukur dengan perubahan rintangan dan bahagian daripadanya mempunyai regangan dan kemuatan. Jika kita nilai rintangan kebanyakan sensor pendeteksian seperti suhu, ketegangan, kelembapan, anjakan, paras cecair dan sebagainya menghasilkan perubahan nilai rintangan bagi perubahan berubah-ubah. Oleh itu, terdapat keperluan bagi menyesuaikan isyarat bagi setiap sensor dan rintangan. Okey, yang ini mungkin kamu susah sikit faham. Yang mana sebenarnya, kalau kita tengok meter di industri ni macam-macam. Ada yang ukur sampai nilai suhu yang tinggi, yang paling rendah. Okey, jadi perubahan-perubahan dalam situasi kilang tu sendiri sebenarnya banyak mengubah nilai ukuran kita. Jadi kenapa Wheatstone bridge diperlukan adalah untuk benda-benda macam ni lah. Supaya kita ukur tu dia tidak mempengaruhi daripada suhu. Contohnya kita nak ukur cahaya kan. Nak ukur cahaya. Bila dalam keadaan panas, okey, perintang ni dia akan berubah nilai rintangan. Yang sensor pun akan berubah juga. Bila contohnya kalau kita tak guna Wheatstone bridge lah kan. Satu sensor tu dia akan tak tepat tau. Dia ukur, dia bila dalam keadaan tertentu, dalam keadaan normal ini ukurannya, tapi bila dalam keadaan panas berubah nilai dia. Jadi keadaan macam ni tak sesuai. Kita perlukan Wheatstone bridge sebab dalam Wheatstone bridge ni contohnya, okey, ini adalah Wheatstone bridge. Okey, ini adalah Wheatstone bridge. Okey, kalau dalam Wheatstone bridge ni kita ada rintangan ada 3 rintangan yang tetap dan satu rintangan boleh ubah. Contoh dekat sini kalau kita tengok R4 ni kita anggapkan dia sebagai Rx, maknanya nilai dia akan berubah-ubah kan. Jadi perubahan cuaca, suhu dan sebagainya pada sensor tadi menyebabkan rintangan pun perintang-perintang ni pun akan berubah. Sebab ni kita tahu rintangan ni sebenarnya pada suhu dia akan boleh berubah mengikut suhu. Berubah mengikut keadaan sejuk,
panas dan sebagainya kan. Jadi perubahan dia sekata. Jadi nilai ukuran kita adalah lebih tepat pada suhu, pada bila-bila masa keadaan pun. Itu sebab kita perlukan tertimbang Wheatstone ni. Okey. Tertimbang Wheatstone ni dia dibina dari 4 perintang. Okey, di 4 perintang. Okey. Cabang dia kita tengok cabang. Okey. DAC, mana DAC? Tengok cursor saya tu. Okey, cursor saya D A C B. Okey. DAC selari dengan di mana DAC ni? DAC dia dalam keadaan selari dengan DBC. Nampak? Ini dalam ni rintangan siri. Ini siri, dia dalam keadaan selari. Okey, dia dalam keadaan selari. Okey. Apa yang seterusnya kita tengok. Meter diletakkan antara A dengan B. Okey. Kemudian AB ni biasanya kita letakkan meter galvanometer. Kenapa kita ada galvanometer? Mungkin kamu tak pernah tengok galvanometer macam mana kan? Okey, galvanometer ni dia perintang ni, dia punya nilai skala dia. Skala dia, jarum dia. Kalau kita ke negatif dia belah ni. Kalau ke negatif dia belah positif dia belah ni. Itu kita gunakan galvanometer. Kita boleh tengok dia pergerakan dia ke negatif ataupun ke positif. Okey. Okey, keseimbangan tertimbang Wheatstone digunakan untuk perintang atau bahan yang mengalami kesan perubahan rintangan yang tidak diketahui nilainya. Biasanya digunakan bersama tolok telikan. Okey. Yang saya cakap tadi lah. Bila satu alat ukur tadi, dia kata apa? Macam sensor tadi dia peka pada cahaya. Jadi perubahan cahaya tadi sebenarnya mengubah pada beres tertimbang Wheatstone tadi supaya sama-sama berubah. Jadi kalau katakan rintangan berubah, nilai ukuran tadi masih dalam keadaan normal. Okey. Okey, saya nak ceritakan sikit mengenai formula dia. Formula ni formula bagi persamaan keseimbangan dalam Wheatstone bridge ni. Okey. Cuba kamu perhatikan sini. Okey. VAC sama dengan VBC. Maknanya VAC, cuba kita tengok balik ke atas. VAC. Okey, voltan VAC nampak? Sama dengan VBC. Ni, dua ni. Tempat ni, dua ni sama. Satu dekat AB, satu BC. Voltan yang berada kat sini adalah sama. Okey. Voltan dalam keadaan tu adalah sama. Okey. Jadi kesimpulannya, kalau VAC tolak dengan VBC, dia akan jadi kosong. Okey. Kamu pernah belajar tak? Pernah belajar formula pembagi voltan? Rasanya semua dah pernah belajar kan? Kalau tak pernah belajar, tak tahulah. Kamu ni memang tak ada penumpuan dalam pelajaran lah sebelum ni. Okey. Kita tengok VAC, maksudnya VAC sini, AC kan. Bagaimana kita nak tahu nilai voltan dia adalah voltan yang kita AC ni. Contohnya AC tadi kan, AC. Okey, voltan pada AC tadi bagaimana kita nak tahu? Kita menggunakan formula pembagi voltan. Okey. Macam mana formula pembagi voltan? Okey, kita tengok sini VAC. E ni adalah, ini nilai E Ini adalah nilai E. Sini adalah nilai E. Okey, dia tak tulis kan? Saya insert lah. Sekejap mana? Tak boleh pula. Betul lah.
Ni. Okey, sini adalah nilai E. Kalau kita tengok E tadi, kalau kita pecahkan balik, okey, dia akan jadi AutoCAD. Mana AutoCAD? Okey, saya buka dulu. Saya nak lukis dulu supaya kamu lebih jelas sikit Kita masa kita belajar ni patutnya panjang Kalau kita dekat kelas pun memang panjang. Jadi kita tak boleh ringkaskan supaya masa tu lebih bermakna. Jadi untuk kamu tengok, saya harap kamu semua kalau dapatlah gunakan kata apa, telco yang kamu cari itu, gunakan tu yang unlimited kan, supaya kita boleh kita boleh nak tengok video lebih panjang pada YouTube. Jadi dia tak makan duit kamu kan, dia makan sekali 1 bulan je kan. Okey. Oh, sudah. Nantilah. Saya punya ada problem pula. Okey, tengok sini senang cari sini series sikit. Ni senang. Okey, ni yang kamu tengok ada 2 perintah ni kan. Jadi voltan sini adalah E. Kita rujuk sini tadi, sini adalah E. Kemudian R1 dan R3 ni adalah dalam bentuk siri. Okey, dalam bentuk siri adalah bentuk ni lah. Ni. Dia terus sini kan. Bentuk macam ni. Kalau kita buang ni lah, ini kita buang. Okey, itu adalah dalam bentuk siri. Jadi untuk kita dapatkan voltan pada contohnya dekat sini, voltan pada R3 ni, maknanya kita perlu gunakan yang mana E ataupun voltan E sini, voltan source ni sama dengan R3 ni formula ni, R3 bahagi dengan R1 tambah R3. Nampak tu? R1 tambah R3. R3 nak cari sini, bahagikan dengan R1 tambah R3. Okey. Jadi ini adalah bentuk persamaan dia. Okey, bentuk persamaan dia macam ni kan. Okey, ini adalah bahagian yang mana R3 kita nak carikan voltan pada R3. Okey, bagaimana kita nak cari pada voltan pada R4? Okey, VBC. Tadi VAC dan sekarang VBC. VBC ni kat sini. Kita ambilkan nilai rintangan ni, rintangan yang kita nak cari voltan ni, dibahagikan dengan voltan ni. Voltan ni didarabkan dengan ini, kemudian bahagi dengan R2 bagi R4. Okey, cuba kamu perhatikan ini kan, sama tak? Okey, yang ni adalah untuk VAC, maknanya VAC adalah voltan sini AC. Yang ni, yang satu lagi adalah ni VBC. Tengok BC. Okey, itu voltannya. Okey, kesimpulannya adalah VBC, tu formula dia. Yang satu lagi, dan VBC sama dengan E R4 bagi dengan R2 tambah R4. Kemudian persamaan dia kita tengok balik. Persamaan dia VAC sama dengan VBC. Ni kita ambil persamaan ni tadi, letakkan pada VAC, kemudian sama dengan VBC. Ni nampak ni. Okey, kita pecahkan macam ni. Okey, kemudian kamu pun takkan saya nak ajar kamu matematik kot. Okey, kamu buatkan persamaan dia supaya akan menjadi bentuk ni. Okey, bentuk ni. Yang mana tadi E kita boleh potong kan. E ni kita boleh potong, kita buang. Kita buangkan E tadi. Sebab apa kita boleh buangkan E? Sebab kita boleh buangkan E apabila E pada persamaan tu adalah sama. Jadi kita boleh buang. Okey,
Jadi bentuknya adalah bentuk ni lah. Kalau kita dah buat dia punya matematiknya. Okey, sekarang kita tengok. Apa lagi kita boleh potong? R3 dan R4. Ni potong, buang. Apa yang tinggal adalah R2, R3, R1, R4. Ni tinggal. Kan? Tu yang tinggal. Okey. Itu adalah asas formula dia. Okey, kita gunakan asas formula tadi dalam bentuk ni. Okey, sekarang litar ni saya tukar bentuk tadi. R1, R2, R3, mana pergi R4? Kita tukarkan R4 kepada bentuk Rx. Okey, bentuk Rx ni. Jadi kalau kita nak tahu nilai Rx, yang ni kita pergi turun bawah kan. R1 ni kita akan turunkan dia ke bawah. Turun ke bawah. Dia akan jadi bentuk persamaan Rx sama dengan R2 darab R3 bahagian R1. Sebagai contoh, jam ke? Tu dah, jam. Sebagai contoh macam ni ya. Kita dibagi nilai di mana R1 tadi 12K, R2 15K, R3 32K. Sekarang ni Rx adalah bukan ni kita pakai sebagai anu tahu, bukannya anu tu. Anu ni lah. Anu tu benda yang kita rintangan unknown resistance. Okey, unknown resistance ni rintangan yang kita tak tahu. Okey. Okey, ni bentuk dia. Okey, sekarang kita tengok penilaian dia adalah formulanya adalah kita dah bagi ni, formulanya adalah ni kan. Rx sama dengan R2, R3, R1 bagi R1. Okey. Okey, kita buat pengiraan, dia akan dapat macam ni nilai. Okey. Yang mana 15K darab dengan 32K bahagi dengan 12K. Mana 40K. Tapi unknown resistance ni sebenarnya rintangan yang kita orang kata apa? Yang kita anggap dia boleh berubah-ubah. Contoh yang paling dekat kalau kita tukar ke Rx tadi bentuk apa? Dalam bentuk sensor. Contohnya apa? LDR. Gauge apa nama? Gauge apa nama? Apa itu gauge? Yang boleh ni. Gauge ni yang boleh kata apa? Regang ni. Kalau regang belah ni dia lain. Dalam bentuk cahaya, termometer dan sebagainya kan. Kita tukarkan dalam bentuk tu. Jadi tu kita sebab kita anggapkan dia sebagai unknown apa nama? Resistor ataupun kerintangan dia. Okey, tertimbang ni dalam keadaan yang tidak seimbang. Gyrometer, galvanometer kat sini. Ni galvanometer ni. Okey, dia akan ada pesungan. Kalau galvanometer ni kalau kita ukur, dia akan pergi ke negatif ataupun positif. Dia akan pergi ke positif atau ke negatif. Kalau katakan tertimbang tu dia dalam keadaan apa nama? Dalam keadaan normal, dalam keadaan seimbang, maknanya kedudukan apa nama skala meter galvanometer tu dia akan duduk pada kosong. Ataupun kalau kamu gunakan meter, contohnya meter digital meter pun kamu nampak bila dia kedudukan kosong, maknanya dia adalah dalam keadaan seimbang. Okey, persamaan perlu diterbitkan dalam menggunakan teorem Thevenin. Teorem Thevenin kalau kamu pernah belajar ataupun tak pernah belajar tak tahulah, kamu boleh rujuk balik. Ataupun saya nak suruh kamu buat tugasan. Macam mana? Boleh? Okey, ini adalah litar setara Thevenin. Okey, litar setara Thevenin. Okey. Yang mana kita tengok yang macam bentuk tadi sama juga macam tadi. R3 sama dengan dia adalah litar apa nama panggil dalam formula pembahagi voltan R3 bagi dengan R1 tambah 3 sama kan? Okey, sama. Kemudian apabila kita tolak kan, dia akan jadi sama dengan kosong. Okey, persamaan dia adalah macam ni. Okey. R Thevenin sama dengan R1. Okey, selari dengan R3. Okey, formula ni samalah. Ni panjang kalau cerita ni. Sebab kamu nak cerita pasal formula ni.
tu. Ya. Ni adalah litas setara dia kan. Litas setara ni. Okey. Dalam bentuknya adalah R1, R3, R1 tambah R3. Ni kamu saya rasa kamu pernah belajar lah benda ni. Okey. Jadi kamu perlu, saya nak buat latihan nanti dengan menggunakan formula-formula ni. Sebab apa? Nak terbit formula ni tak perlu, orang kata apa, tak perlulah. Saya rasa kamu ambil formula ni supaya kita boleh dapatkan nilai R Thevenin tadi ya. Sebab ni kalau ni kena belajar pada SEM 1 ni. Okey, ni latihan ni. Okey, saya akan letakkan pada pada Google Form untuk kamu jawab. Okey. Okey, kegunaan tertimbang Wheatstone. Okey. Yang ni saya nak cerita ni banyak ni. Macam nak menyelesaikan, kamu cari sendiri. Formula tu senang je tu. Kalau kamu mahir matematik tak ada masalah. Okey, kegunaan sebenar tertimbang ini adalah untuk mengukur rintangan. Okey, untuk mengukur rintangan, satu. Yang kedua adalah rintangan sebuah perintang boleh ditentukan jika 3 daripada nilai perintang itu diketahui. Okey, itu sebabnya kita letakkan tertimbang Wheatstone Bridge tadi. Ada apa nama orang panggil tu? Ada 3 yang kita ketahui. Iaitu contohnya macam ni tadi kan. Ni. R1, R2, R3. Yang satu ni unknown resistor. Maknanya satu ni kita tinggal, kita tak tahu. Okey. Kita tak tahu dia punya dia punya nilai. Okey, nanti saya tunjuklah macam mana dalam bentuk video, okey. Yang kedua, selain daripada fungsi tersebut, Wheatstone Bridge juga digunakan untuk penyesuaian isyarat sistem pengukuran dan pengesanan fizikal seperti termistor tolok terikan. Tolok terikan tadilah. Gauge gauge apa? Nanti saya tunjuklah macam mana. Okey. Termistor. Contohnya termistor ni dia mengesan termo kan. Termistor ni pengesan suhu. LDR, pengesan cahaya. Okey. Secara praktikalnya, alat pengesan fizikal ditempatkan di salah satu lengan tertimbang dan 3 lengan tertimbang adalah perintang biasa yang digunakan nilainya. Okey. Sebagai contoh dikatakan asal tertimbang yang dibina daripada penderia yang bacalah. Semput macam ni. Okey, itu dulu untuk ni untuk Wheatstone Bridge. Okey, sekarang saya akan tunjukkan dalam bentuk video bagaimana benda ni berfungsi ya. Okey. Mana ni? Ni ya. Video. Today we will take a look over the Wheatstone. Okey, ini adalah Welcome to another basic electronics video. Okey. Yang sini kita tengok ni, ini adalah bentuk sambungan tertimbang secara fizikal lah. Okey, cuba kamu perhatikan. Dengan itu kita gunakan tadi, kita tengok yang alat tadi. Okey, perubahan contohnya pada LDR tadi, ini LDR yang kita gunakan ni LDR. Tengok perubahan pada volta ni. Kita tukarkan tadi, kita adjust dulu supaya dia menjadi nilai kosong. Nanti kemudian kita tengok ni dulu This video is sponsored by GLC PCB, which upgraded their factory so now work used to find resistance values Wheatstone Bridge. Ni. Well, a good definition would be What's up my friends? Welcome back. Okay, so what is the Wheatstone Bridge? Benda yang dikatakan Wheatstone Well, Bridge. a good definition would be that it is the most common and simplest bridge network used Most to find common and resistance simplest values. bridge network. We use this Network configuration find to to detect resistance very is small DC resistance changes, and that Wheatstone could be Bridge. used with sensor applications. Okey, kamu perhatikan. convert Yang resistance satu nilai changes R ni to voltage kita adalah changes, nilai R and that is very yang useful. berubah.
This is the configuration of this bridge. Okey, ni adalah kita tengok have dia punya four RX resistors tu in the adalah shape of nilai a diamond. unknown We know resistor. the value of 3 resistors, but the R1, fourth one is unknown. R3, R2, The RX. supply voltage is connected to points A and B. And between point C and D, we will later measure the voltage drop. So we need a voltmeter. Okey, kita So perlukan here's how voltmeter this dekat works. antara tengah C dengan D. Between the points A and B, we have 2 voltage dividers. Ada dua One voltage divider is made by pembagi R1 voltan and kat R2, situ. and the other one Okay. is made by R3 and the unknown resistor. Nampak ada dua bahagian. Using the Itu voltage R1 divider dengan R2, formula, R3 we get dengan that the voltage on point RX. C is R2 divided by Okay, the sum of formula dia. R1 and Macam tadi saya ajar R2 ni. and Formula ni adalah V sama dengan R2 tambah dengan R1. Okey, ni formula pembagi voltan. Kenapa saya buangkan nilai E dekat sini adalah sebab dia kalau katakan VBC dengan VBD tadi adalah sama. Jadi voltan yang pada source tadi kita boleh buang lah. multiplied by the input voltage. Vin, nampak tu? And the voltage on point D Ni. is Rx Dia punya Vin divided by the salah sum saya. of Rx Yang ini and Vin ni R3 adalah and dalam bentuk multiplied by pembagi the same voltan. input voltage. Yang VC satu lagi So the pembagi voltage drop voltan between C and VD. D is the voltage on C minus the voltage on D. And nampak that tu? is Dikatakan tadi VCD tadi adalah sama dengan VC tolak dengan VD. Okey? equal to this. Dia akan jadi bentuk ni. What we are looking for is a balanced bridge. And that is Itu when the adalah dalam voltage kalau between C sekiranya and dalam D is bentuk equal to yang zero. balance, VCD So if adalah we sama find dengan that the kosong. voltage CD Okey? is equal to 0, we get that the voltage on C is equal to the voltage on D. That means that one divider is equal to the other divider value. So let's clean a Nampak tu little kita bit boleh this buang equation. Vin tadi bila dalam keadaan The macam ni Vin value kita boleh buang Vin tadi ya. Kita buang. is on both sides. So we can Dia akan delete jadi R2 per Now dengan we cross R2 tambah multiply and we R1. get this. Sebab apa jadi macam tu? Sebab yang kedua-dua Vin sebelah sini dekat belah ni pun Vin, nampak ni. Sini Vin, sini pun Vin. Ni boleh potong lah. Secara matematik pun macam tu kan. We pass all the Rx elements to one side and we are left with this. Nampak tu? We know that Rx R2 minus R2 Rx is equal to 0. So we get that R2 Nampak sekarang ni? Kalau kita tengok persamaan sekarang ni, okey, persamaan dia adalah dalam keadaan macam ni. Okey, yang ni adalah sama kan? Bila sama, kalau kita tolak jadi kosong lah. Okey. 3 is equal to Rx R1. So from this we get that the Rx is equal to R3 multiplied by the division between R2 and R1. Nampak tu? So why is this important? Halo? Well, if Saya dengar R1 and lagi. R2 are a constant value, let's say 20 ohms, Rx will be equal to R3 multiplied by a constant value. So pada by constant changing value. the R3 value, we could get that to be equal to the Rx value. And in that way, we have 0 volts between C and D. Okay, so now we know what value of resistor we should have in order to have 0 volts between point C and D. But the Rx is the unknown value. So what we do is Okey, to untuk put kita R1 and balancekan R2 ni, to a known kita tengok ni value, kalau but kita we make setkan R3 to value be pada variable. 20 kan. We Nampak? change the Ini R3 kita kena value ubah. till the voltage between C and D is 0. Kalau perhatikan meter kat sini, R3 ni kita tukarkan bentuk dia dalam bentuk perintah boleh ubah. Kenapa kita letakkan perintah boleh ubah? Supaya kita boleh tetapkan dalam keadaan normal voltage galvanometer V ni dia akan jadi kosong, okey? Kita adjust pada R3 tu lah. Sedangkan RX tadi nilai dia berubah sebab apa? Dia dalam bentuk sama ada LTR ataupun sebagainya lah. That's when the bridge is balanced. Jadi But kalau now kita let's give some adjust dia values. tadi, adjust On one R3 side, tadi we dia have, akan let's say, 2 resistors of apa 1 galvanometer ohms, dia akan boleh and the pergi ke supply belah is kiri 10 ataupun volts. belah kanan. Maknanya dia boleh pergi Using positif the ataupun divider formula negatif. before, we get that Jadi the kita voltage kena on C is adjust dia 5 supaya dia akan volts. jadi kosong. We change the R3 resistance Nampak tu? till we get 5 volts as well on point D. Okey. Okay, so now let's say that the unknown resistor is a strain Ah. measurement gauge. Kita gunakan strain measurement This gauge. will increase the resistance under force. Yang ni kita tadi yang terikan tadi kan. In Yang practice, the range of tolok a strain terikan gauge dia. resistance is Maknanya from perubahan 30 ohms yang up kalau to dia bengkok 3000 ohms. dia akan jadi memastikan For a rintangan. given strain, the resistance change may only Okey, ni be a kalau dalam fraction keadaan of the tak full stabil range. kan. Therefore, 15 to dengan measure a 23 dia fraction akan of jadi resistance change with high accuracy, the Wheatstone bridge configuration apa is nama used. dia punya kedudukan Right now, the bukan bridge pada is kosong kan. balanced, so we have CD Jadi kita equal perlu to 0 volts. supaya dia akan jadi So now we apply force on the gauge. rintangan So the sini dia resistance akan is sama getting dengan bigger. nilai So the voltage drop on the 20 gauge kan. is now bigger as well. Let's say that the gauge is now 35 ohms.
So the voltage on point D would now be 6.36 volts. So the Dah voltage tak between balance C kan? and D Nampak is tu? negative 5 dengan 1.36 volts. 6.36. Dah So tak now we balance. can measure that voltage drop. So we have passed forces measurements to very small resistance Dia changes mesti and then to tetapkan voltage kepada values. So kalau we could use rintangan this into our 20, projects, dia pun mesti maybe 20. connected to a Ini adjust pada microcontroller. 20. But now you Untuk might apa? wonder, why not Supaya use the gauge directly with the ni voltage divider? supaya kata apa, Well, this kind of sensors might dia change the punya resistance by other factors as tertimbang dia well, akan jadi kosong. as for example by the temperature. Ni cerita Let's- jadi mengenai bagaimana kenapa kita tak boleh ukur terus pada gauge tadi kan. Kenapa kita tak ukur terus pada gauge tadi? Sebab apa? Kalau kita ukur pada gauge tadi, dia sebenarnya efek pada temperature. Temperature dia berubah. Temperature, kalau katakan temperature berubah, dia punya nilai pun lain. Jadi itu sebabnya kita perlukan tertimbang tadi kan. Say that we apply force on the gauge, and we measure a resistance of 20 ohms in a room of 30 degrees. Then we apply the same force, but in a room of 50 degrees, and now we get 18 ohms. Nampak? So that Perubahan means that pada the gauge read is not reliable, pada gauge tadi because it will change with sebenarnya the menghasilkan temperature as well, and we don't want that. perubahan suhu pada gauge But tadi if we menghasilkan put this in a Wheatstone nilai bridge ukuran together tadi with dah other tak sama resistors lagi. that will also change by the temperature, Itu the sebabnya output kita won't be perlukan di affected, tertimbang ni. because the entire Okey? system is affected by the Supaya temperature, but jawapan only the pengukuran gauge is adalah affected by lebih the tepat. force. So we separated the temperature error from the gauge sensor. We could use this setup with a gauge sensor, a light-dependent resistor, Tambah or a LDR boleh thermistor. pakai, So we could thermistor measure boleh forces, pakai. light, LDR or ni dia temperature. melibatkan cahaya. It is a basic circuit Strange and it is very easy sensor to ni adalah understand. melibatkan apa nama Okay, so as a regangan. short example, I've Regangan connected a Wheatstone bridge on my macam breadboard, and we have two elastik, resistors of benda-benda yang 100 elastik lah. kilo ohms. Okey, we kita have tengok a litar verbal ni. resistor of Ini 200 sambungan. kilo ohms. And Okey. that- Ni sambungan tertimbang. Cuba kamu perhatikan sini. A1, A2. Ini perintah boleh ubah tadi. Okey. Yang ni adalah LDR ni yang kita berubah dia lah. Thermistor kan. Ni R3. Variable. Yang ni RX. Ni. Mana? Welcome on C is R2 to a known value, a fraction of the full range. Say that the gauge controller. Now we get 88 force. So we separated the tempo change a light dependent resistor or a thermistor on my breadboard or temperature. It is a basic circuit and it is very easy to understand. Welcome to another room of 50 degrees, and this setup with a gauge sensor, a light dependent resistor or a thermistor, so we could measure forces, light or temperature. It is a basic circuit and it is very easy to understand. Okey, tengok Okay, ni so pula. as a short Okey, ni example, adalah I've litar, connected dia a punya Wheatstone bridge litar. on my breadboard. Kalau kita sambungkan And we secara have two fizikal lah. resistors of Bukan 100 dalam bentuk kilo diagram. ohms. Yang mana kita tengok Then sini, we have kita a ada variable resistor of 200 A1, kilo A2, ohms. R3, And then we yang mana have a R3 ni thermistor adalah that could variable go dan up to 200 kilo ohms. thermistor adalah dalam bentuk ni kan. Between Cuba point kamu C and perhatikan D, dia I punya connect my perubahan. multimeter and I supply the circuit with 10 Dia kita volts. masukkan 10 volt. I rotate the variable potentiometer Pusing till dia the punya ni voltage is 0 supaya volts between point C pusingkan and R3 D. tu supaya dia betul-betul So jadi right now the kosong. bridge is balanced. Maknanya supaya dia But dalam now litar I tu heat balance. up the thermistor, Sekarang but kita as boleh you ukur can see the tengok. voltage is changing. Thermistor. And I could now measure Thermistor tu temperature. berubah And apa the same goes dia for punya this jawapan LDR apa nama? or light dependent Nilai ukuran resistor. tadi berubah apabila Below kita this video you letakkan will find tadi. some links to my webpage cahaya kan. electronobes.com where you Okay. could see all the mathematics. Saya rasa setakat itu je pembelajaran hari ini. Saya akan bagi latihan supaya kamu boleh dapat lebih faham. Kalau kamu tak faham apa yang saya ajar, kamu cari bahan sendiri, okey? Mana kamu mungkin boleh tengok apa nama? Internet, bagaimana penggunaan Wheatstone bridge ni ya. Okey? Ataupun tanya Cikgu Hamka, okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.